Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pemilik, penguasa, pencipta, pentadbir. Dialah yang memberikan kehidupan dan dialah yang memberikan kematian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberi rezeki, memberi sihat, memberi sakit, memberi manfaat dan mudarat. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang teragung, kekasih Allah yang terulung, yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya dan telah melaksanakan tanggungjawabnya, telah berjuang untuk menegakkan agamanya sehinggalah tersebar Islam ke seluruh dunia. Juga selawat ke atas keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita baca bab dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, iaitulah bab fil insati yaumal jumu'ati fil khutbah. Bab diam, bab diam waktu hari Jumaat, waktu khutbah hari Jumaat. Diterjemahkan bab wajib mendengar khutbah Jumaat dengan penuh perhatian. Jadi ada perbezaan terjemahan. Yang di nota saya ni, PDF ni, diterjemah terus kepada hukum wajib dengar khutbah. Hadis dengan bab kita ni, bab, kalau hak terjemahan asal Arab, bahasa Arab, bab al-insat. Al-insat maknanya diam. Diam pada hari Jumaat saat mendengar khutbah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, kita bacalah mutiara-mutiara kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber kepada pensyariatan Islam. Okey. Sebab tu kita ni kena banyak dengar hadis Nabi. Kalau kita boleh dengar tok guru tu, tok guru ni, tok syekh tu, tok syekh ni, kita kena dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk kita mengkonklusikan hukum tidak boleh melihat kepada satu hadis, tapi melihat kepada hadis yang banyak, tapi sekurang-kurangnya kita rajin dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah alhamdulillah kita, Allah Taala bagi rezeki boleh baca kitab Lu'lu' wal Marjan. Hari ni kita sudah pada hadis yang ke-494. Banyak lagi hadis ni, tapi kurang-kurangnya kita tak ada baca semua, kita tidaklah tinggal semua, kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan menjadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sebenar, dengan kecintaan yang benarlah sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang kata cara dia nak ingat Nabi melalui tanda-tanda. Jadi dia pun tengok buat logo capal. Sebab apa? Dia kata ni sebab kita betul kita tak ada dalil, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Tapi bila kita tengok logo capal tu, dia memperingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan dia pertama, nak ingat, lepas tu bila kita takwil pula, dia kata ni adalah darjah orang-orang yang merasakan cinta kepada Nabi.
yang tidak boleh gambarkan dan tidak boleh diketahui melainkan orang yang dah rasa cinta kepada Nabi. Orang dah sampai ke martabat dia ni asyik dengan cinta Nabi. Jadi kalau orang-orang biasa ni memang dia tak boleh nampak perasaan itu. Dia nak justify rasa cinta dia dan nak justify bolehnya dia nak guna logo capal. Maka jawapannya ialah tidak ada orang yang lebih zuk, tidak ada orang yang lebih asyik, tidak ada orang lebih dalam cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang memperjuangkan sunnah Nabi. Tanda kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita baca hadis Nabi, bukankah dia mengingatkan kita tentang Nabi dan juga apa yang Nabi buat? Kalau setakat kita tengok logo capal, lepas tu kita teringat pada Nabi, so kita kata so what? So what? Kalau setakat teringat lagu tu. Kita ingat kepada Nabi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat kepada Nabi sebagai dia yang mengajarkan kita syariat. So bila kita belajar hadis, secara automatik kita ingat kepada Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, itu memang akan berlaku. Sebab setiap kali bila kita cerita hadis, kita cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mengingatkan kita kepada Nabi. Terlebih utama lagi, kita tahu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pakaian Nabi, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Itu lebih dalam cintanya dari sekadar kita duduk ambil perkataan zuk dalam cinta sehingga kita nak kena ada logo capal dan sebagainya. Tidak ada orang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mereka yang senantiasa membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebarkanlah majlis ilmu berkaitan dengan hadis. Sebarkanlah poster-poster hadis. Sebarkanlah peringatan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jenama sunnah kita tak perlu kepada logo. Kita tak perlu kepada logo. Kita hanya perlu kepada ilmu berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita dengan kutubul hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Dawud, At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i dan sunan-sunan yang lain, kitab-kitab hadis yang lain menjadi asbab untuk mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ke-494 dalam bab fil insati yaumal jumu'ati fil khutbah. Baik. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhdhub faqad lagaut. Setengah-setengah masjid dia baca hadis ni belum daripada solat Jumaat khutbah. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Biasa dengar lah ke tak? Biasa dengar. Famous ni hadis ni. Siapa pergi sembahyang Jumaat dia dengar lah hadis ni. Akan tetapi berapa ramai orang yang memahami dan menghayatinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta, apabila atau jika kamu berkata, dalam kurungan memperingatkan kepada kawanmu li sahibika yaumal jumu'ah, walau dengan kalimat pada hari Jumaat ni, dia dah masuk dengan terjemahan syarah dia tu ni. Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumaat, yakni dalam kurungan waktu khutbah,
Ansit, diamlah. Padahal imam sedang berkhutbah. Maka sesungguhnya kamu telah berbuat sia-sia. Yang kamu telah berbuat lagha, sia-sia, dan tidak mendapat pahala Jumaat. Tidak mendapat pahala Jumaat. Baik. Hadis ni oleh kerana dia masyhur, hukumnya jelas. Pada hari Jumaat wajib dengar khutbah, diam, tak boleh cakap. Walaupun kita nak tegur orang, dia cakap, kita pergi cakap, diam. Diam tu pun menyebabkan pahala khutbah kita tak ada. Apatah lagi lebih daripada tu. Okey. Jadi apa hukum berkata-kata pada tengah imam sedang bersolat, sedang berkhutbah? Maka hukumnya larang. Perbahasan. Kita ambil perbahasan mana nak tadi? Okey. Panjang ni. Okey. Saya ambil perbahasan ni sekejap. Maka berdasarkan hadis tadi, kita kata wajib apabila bagi orang yang hadir solat Jumaat, dia diam mendengar khutbah imam. Tidak boleh dia berkata dengan orang lain, bercakap dengan orang lain, walaupun perkataan itu untuk mendiamkan dia. Siapa yang buat macam tu, maka dia telah lara dan tidak adalah pahala Jumaat. Ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW kata, jika kamu kata kepada saudaramu sedang imam berkhutbah pada hari Jumaat, diam, kata diam, maka kamu telah lara. Okey. Termasuklah larangan ini. Termasuk larangan. Tak boleh juga, maknanya apa? Menjawab soalan agama, apatah lagi dalam urusan dunia. Kalau sembang benda lain yang tak ada kaitan dengan agama, lagilah lara. Kalau tanya berkaitan dengan agama, tak boleh juga. Dalil dalam masalah ni, satu lagi riwayat dari Ibnu Majah dari Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar, kemudian Nabi berkhutbah. Lalu Nabi baca satu ayat. Nabi baca satu ayat. Maka pada waktu itu Abu Darda kata, waktu itu aku duduk sebelah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Maka aku pun tanya Abu Darda kata, aku tanya Ubay, wahai Ubay, bila ayat ni turun? Tengah khutbah Nabi baca ayat, dia tak pernah dengar. Dia tanya Ubay, bila ayat ni turun? Lalu Ubay tak nak jawab. Fa'aba an yukallimani, tak nak jawab. Kemudian aku tanya dia lagi, dia pun tak nak jawab juga. Hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah Rasulullah turun daripada mimbar, yakni selesai khutbah. Habis khutbah, selepas tu Abu Darda kata kepada Ubay, malaka ya Ubay, malak min jum'atika illa ma lagaut. Dia kata, apa kamu? Macam mana dengar? Tak adalah khutbah, tak adalah pahala Jumaat kamu sebab kamu dah lara.
Okey. Falamma sarafa, lepas dia pun pergi, falam insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas habis solat, maka dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu, Ubay tadi aku tanya ayat ni lah, cerita pasal ayat ni. Aku tanya Ubay bila turun ayat ni, dia tak nak jawab. Lepas tu dia kata kepada aku lepas pada khutbah, kamu telah lara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ubay. Ubay telah berkata benar. Ubay telah berkata benar. Idza sami'ta imamaka yatakallam fa ansit hatta yafrugh. Apabila kamu dengar imam sedang berkata-kata, maka diamlah sehinggalah dia selesai. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Okey. Maka dua hadis ni menunjukkan larangan untuk berkata-kata waktu khutbah, walaupun dia berkait dengan soal jawab agama, soal urusan agama. Kalau kita kata tanya pasal ayat dalam khutbah, tak lara. Tu tanya ayat dalam khutbah, makna dia dengar khutbah. Apatah lagi kalau orang yang pergi ke semayang duk main game dalam khutbah. Lah ni musibah sama musibah. Ada saya pergi tengok dia duduk nak hilang ngantuk balik, dah mengantuk. Dah main game. Ya Allahu Akbar. Jawab WhatsApp lah, cakap dengan orang. Jawab WhatsApp dia tak cakap mulut dia, imam tengah khutbah, tapi tangan dia ni dia jawab WhatsApp lah, dia tengok Facebook ke. Musibah. Okay. Kata Ibnu Abdul Bar, tidak ada khilaf di kalangan fuqaha pada wajibnya diam sewaktu mendengar khutbah. Melainkan ada beberapa orang syadz yang kata tak wajib. Wajib ni diam ni waktu orang baca Quran je, khutbah tak wajib dia kata. Jadi jawapannya tak betul lah. Mesti diam. Wa yustathna min zalika. Ada tak keadaan-keadaan yang terkecuali daripada tu? Maknanya boleh cakap. Ada tak? Kalau ikut hadis Ubay tadi memang tak ada lah. Tapi ulama ni dia tengok hadis-hadis yang lain, dia kata ada pengecualian, seseorang boleh bercakap, boleh juga bercakap. Macam mana? Iaitulah dia bercakap dengan imam. Dia cakap dengan imam tu, orang tengah khutbah tu. Bila waktu adanya keperluan bercakap. Bukan tiba-tiba nak pakat cakap belaka tu, tak boleh lah. Tak imam nak jawab macam mana. Ada keperluan lah. Keperluan macam mana? Berdasarkan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, telah datang musim kemarau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba waktu Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat, bangunlah seorang Arab. Dia kata, ya Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyal. Habis dah binatang-binatang mati, dan orang pun kelaparan. Doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala ni turunkan hujan kepada kita. Nabi pun tak ada tangan, berdoa. Hari tu juga turun hujan. Hari tu turun hujan, besok turun hujan, lusa turun hujan. Turun hujan berturut-turut sampai Jumaat kemudian. Seminggu turun hujan. Bila turun hujan seminggu, minggu depan dia datang lagi. Nah,
Datang lagi atau dia ataupun orang lain kata, ya Rasulullah, rumah pula dah rumah tak nak lihat rumah pula dah utuh basah, wa gharaqal mal, lemah pula menatang-menatang. Doalah kepada Allah biar Allah Taala sudah bila telefon agak-agak tak terjejah lah online kita. Kalau putus bagi tahu kan. Okey lagi. Kalau ada call dia jadi stop. Kejap ada okey. Setakat ni okey ada lagi. Doalah kita guna telefon ada gangguan sikit. Jadi fad'ullahu lana, fad'ullaha lana, doakanlah kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doa sekali lagi, maka hujan pun berhenti. Okey. Jadi dalam hadis ni, hadis sahih Bukhari Muslim, orang Arab ni dia cakap tak waktu khutbah? Cakap. Tapi ada tak larangan orang sahabat tarik dia ke apa semua ataupun Nabi kata kat dia? Tak ada. Pasal apa? Dia cakap dengan Nabi yang sedang khutbah. Dan Nabi doa dalam khutbah tersebut. Okey? Malah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim juga. Ada dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun, datang seorang lelaki. Nabi sedang khutbah pada hari Jumaat. Dia masuk-masuk, dia duduk tengah khutbah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Kamu salat dah?" Tahiyatul masjid kan? "Kamu salat tak?" Dia kata, tak belum." Dia kata, "Qum farka' rak'atain." Bangun, rukuk, solatlah 2 rakaat. Jadi waman istadalla bimithli hadhihi al-hadith ala jawazi kalamil musalli ba'dhum ma'a ba'd wa adami wujubil insab fama asaba. Jadi hadis ni berkaitan dengan perkataan imam dengan jemaah. Siapa yang guna hadis ni, tu imam boleh cakap, jadi makmum boleh cakap juga, maka dia tidak berhujah dengan cara yang benar. Orang tadi memang dia bercakap, lelaki Arab tu pun memang dia bercakap, tapi dia cakap dengan imam sahaja, tak cakap dengan orang lain. Dia menunjukkan bahawa dia tidak lara, dan hadis ni membolehkan begitu. Okey. Adapun berkaitan dengan 2 perkara lagi, iaitu kalau ada orang bersin, dia cakap alhamdulillah, kemudian orang tu, sebelah tu nak kata yarhamukallah, boleh ke tak? Sebab ni semua benda ni dalam agama yang suruh kita diam adalah Nabi yang juga suruh kita cakap yarhamukallah bila bersin, kan? Begitu juga raddus salam. Tiba-tiba ada orang masuk masjid, tengah khutbah, Assalamualaikum. Jawab salam kan wajib? Sudah. Macam mana? Bertembung 2 wajib. Qala At-Tirmidzi fi sunanihi, berkata Imam At-Tirmidzi, ikhtalafu fi raddis salam wa tashmitil 'atish, فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطش والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم وهو قول الشافعي. Imam At-Tirmidzi kata khilaf di kalangan ulama masalah nak jawab salam dan juga cakap yarhamukallah. Sebahagiannya membenarkan dan sebahagian lain melarang.
Melarang ataupun tak suka, makruh. Dan yang kata larang, yang kata membenarkan adalah pendapat dari Imam Ahmad. Dan yang kata makruh adalah kalangan ulama dari tabi'in, dan selain daripada mereka, malah itu juga adalah perkataannya atau pandangannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan fatwa Majlis Fatwa Kerajaan Arab Saudi memilih pandangan mazhab Syafi'i ini. Memilih pandangan mazhab Syafi'i. Tengok keluasan fiqh dalam fatwa. Walaupun dia adalah mazhab Hambali, tapi dalam masalah ni dia memilih mazhab Asy-Syafi'i. Lalu fatwa Lajnah Daimah dia kata la yajuzu tashmitul atish wala radd as-salam wal imam yakhutub ala sahih min aqwalil ulama. Tidak boleh jawab salam dan juga cakap yarhamukallah. Kalau orang bersin tu dia cakaplah alhamdulillah kan. Yang cakap alhamdulillah tu tak adalah dia lara. Tashmitul atish ni cakap kepada orang lain, yarhamukallah. Baik. Sebab dia tak cakap, kalau dia yarhamukallah tu dia tak cakap dengan orang, dia zikir pada diri dia sendirilah. Macam kita kalau dengar selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun selawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada masalah. Kan? Ni tashmitul atish ni ajham alhamdulillah. Kita jawab ke orang lain, yarhamukallah. Ayat tu dia panggil tashmitul atish. Tak boleh. Okey? Dan fatwa juga kata la yajuzul kalam athna'a ada'il khatibi lil khutbati li khutbatil jum'ah. Tidak boleh berkata-kata sedang khatib sedang berkhutbah, kecuali bagi orang yang khatib tu cakap dengan dia. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Malah boleh ke tak kalau orang tu tiba-tiba tadi hukum jawab salam, terlebih dulu daripada tak boleh jawab salam tu adalah tak boleh bagi salam. Tak payahlah kita pergi masuk masjid dah lah, Tok Imam tengah khutbah kita pula lambat, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanya tuan-tuan. Nak? Dah lah kita lambat, Tok Imam baca khutbah. Yang bagi salam ni Tok Imam je. Assalam. Dengan salam imam bila pun azan. Tiba-tiba dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Assalamu hala khutbatil jumu'ati haram, fala yajuzu lil insan idza dakhala wal imamu yakhutub an yusallim wa radduhu haramu aidan. Salam waktu imam tengah khutbah haram. Hukumnya haram. Tidak boleh apabila seorang tu masuk dalam masjid, imam tengah khutbah, dia bagi salam. Tak boleh. Masuk, duduk diam-diam, solat tahiyatul masjid, kemudian duduk. Lalu kita lambat lah. Solat tahiyatul masjid pun pendek-pendek. Pasal imam tengah khutbah. Dan haram juga jawab salam pada masa tu. Malah kata Syekh Al-Albani rahimahullah, perkataan diam, ansit, diam, perkataan diam tu la yu'addu lughatan minal laghu li'annahu min babil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pada asalnya bukanlah benda lara, sebab kita sedang tegur dia supaya dengar khutbah. Akan tetapi Nabi SAW tetap mengatakan lara, padahal perkataan tu diam je. Ini menunjukkan bahawa kalau sepenting benda tu Nabi tak bagi dah, apatah lagi yang lain. Jangan pula orang kata saya main game ni, tak ada pun dalam hadis larangan. Nabi suruh diam, ya memang saya diam, tapi saya main game.
Nabi suruh diam je, tapi saya WhatsApp. Kata Syekh Al-Albani, perkataan diam tu asalnya bukan lara, asalnya mengingatkan orang supaya dengar khutbah, tapi tetap dilarang, menunjukkan bahawa sepenting perkataan itu pun dilarang, maka apatah lagi yang lain. Melainkan kalau keperluan dia bising sangat, tunjuklah syarat. Sebagaimana ulama juga membenarkan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat perlu, seperti kita kejut orang tidur. Tengok orang tu tidur, kita pun tolak dengan paha kita ke, tak? Supaya dia dengar khutbah. Tu pun kalau kena 2-3 kali, kita jangan pula kita pula sibuk nak kejut dia, kita tak dengar khutbah. Kan? Baik. Padahal dia mengingatkan orang supaya dengar khutbah. Seperti samalah perkataan uf pada ibu bapa, kan? Wala taqul lahuma uf. Mana tu sekecil-kecil perkataan orang panggil derhaka, Allah larang dah. Apatah lagi yang tu. Makna perkataan diam tu sebaik-baik perkataan dah kalau kita kira. Bukan lara. Sebaik-baik perkataan pada hari tu. Amar ma'ruf. Diam, dengar khutbah. Tapi tetap Nabi katalah lara. Menunjukkan apa? Kalau perkataan tu tak boleh, perkataan lain, perbuatan lain, main anak batu, main telefon, main game, WhatsApp, Facebook, semua tu tidak dibolehkan pada hari Jumaat. Kena fokus betul-betul dengan khutbah. Dia tambah lagi, Ustaz, kalau tidur. Tidur tu bukan pilihan. Jangan tanya boleh ke tidak. Tak ada dalam asal. Asalnya dengar khutbah. Okey? Ni jadi satu benda pula. Nak rehat masa kerja, tidur waktu khutbah. Masa tu tidur. Silat sambung kerja balik. Tak ada makna. Kali-kali kita ngantuk pun kena tahan. Buatlah benda kena dengar khutbah. Kurang-kurang kita dengarlah inti khutbah tu gapo. Baik. Khulasatul qaul, dia kata sini. Wajib mendengar khutbah. Wajib bagi orang yang hadir Jumaat diam waktu imam sedang khutbah. Tidak boleh cakap kecuali apa yang ditunjukkan dalil di mana boleh bercakap seorang makmum dengan apabila ditanya oleh imam, ataupun keperluan yang darurat iaitu apa dia? Seperti menyelamatkan orang buta daripada jatuh. Kalau tiba-tiba ada orang buta jatuh, kita yang tu dibenarkanlah pasal darurat dah pada masa tu. Lain daripada tu, salam pun tak boleh, cakap apa pun tak boleh, melainkan kewajipannya kita dengar imam. Itu pun nak cakap dengan imam hanya apabila perlu maslahah. Maslahah. Bukan. Allahu Akbar. Itu lagilah. Edar tabung. Benda yang edar tabung. Tabung bergerak. Hak tabung bergerak tu satu hal. Gerak. Orang buat kerja lain daripada khutbah. Hak ni diam ni ada kaitan dengan khutbah lagi. Kan? Hak saya kata tadi, Syekh Al-Albani kata, perkataan diam tu pada asalnya bukan lara. Asalnya dia amar ma'ruf supaya orang dengar khutbah. Makna ada kaitan lagi dengan khutbah. Kalau main anak batu, larang. Duk tolak tabung, kita duk tengok, duk mikir, tengok. Lepas tu tengok orang tu, biru ke hijau. Oh, merah orang tu. Masuk PT, banyak duit dia. Kita pula duk sibuk dengan tu. Hak parah lagi, orang kolek jalan. Tengah-tengah khutbah, dia duk kolek duit jalan. Ya Allah Akbar. Kesiannya kepada orang hak tengah kolek tu.
AJK masjid je suruhnya. Tapi gitulah, ada orang kita cakap pun dia kata boleh. Dia kata boleh, dia kata. Sedangkan dalil yang ada ni depan kita ni, Ubay bin Ka'ab tanya masalah, tak jawab. Ansit, perkataan seringan-ringan Nabi tak bagi. Besarnya kewajipan mendengar khutbah. Ni duk berjalan, bawa uncang, jalan. Tengok khutbah ni. Ya Allahu Akbar. Saya pernah lah tegur, tapi dia tak dengar. Dia kata boleh. Dia kata tak ada masalah sebab tak cakap. Duk diam je lah, jangan cakap. Jalan. Macam tabung gerak lah. Pasal nak buat collection Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah siapa kita tengok collection tu lebih penting daripada hukum Allah. Dengan khutbah tu lebih aula, lebih wajib, lebih utama daripada collection yang kita buat. Kalau ada 3 orang je kutip, kita telah rosakkan pahala 3 orang tukang pengutip. Dalam masa yang sama, dia tengah kutip tu, dia jalan, berapa ramai orang yang terganggu daripada mendengar khutbah disebabkan dia duduk lalu lalang tengah tu. Jadi banyak benda yang kita kena consider balik lah. Okay? Bukan kita tak nak bagi sumbangan untuk masjid, tapi carilah cara lain, letak nak di pintu masuk ke, orang masuk tabung dan sebagainya. InsyaAllah rezeki tu kalau Allah Ta'ala bagi, ada. Ada. Jadi masjid ni kerana nak kejar collection lah. Dia kata kalau kita buat gitu, collection jadi sikit. Kalau orang jalan, jadi banyak collection. Kena ingat juga kadang-kadang sama dengan hukum apa, orang Yahudi tangkap ikan jugalah. Hari benar ikan, sikit ikan. Hari-hari banyak ikan, tak ada ikan. Siapa dia lah, kau banyak call lah ni. Nak jawab tak boleh, mungkin kita tengah line dengan telefon. Kalau tu start mula. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Baru satu hadis ni. Bab apa ni? Hidayatu hadhil ummah li yaumil jum'ah. Bab Allah bagi hidayah untuk solat Jumaat, untuk hari Jumaat. 496 95 tinggal. Ini ada. Buat mustajab doa. Ada tu, ada terskip. Bab fi sa'atil lati, Allah, banyak telefon pula dah. Ada urusan ke apa ni? Kita kena baca ni lah nanti. Bab waktu mustajab pada hari Jumaat. Bab waktu mustajab pada hari Jumaat. Kuat masuk ni. Siapa dia ni? Syahid, kau balik orang ni Syahid. Sekejap, Ana tak bagi nombor. Sorry sekejap. Aduh. Ya. Aduh. 011 1066 6011. Kau hantar call dia balik. Cakap dia, ustaz tengah kuliah. Baik. Telefon son ni. Ni lah telefon. Ni lah. Aduh. Kena takut ada urgent. Dia letak. Dia tengah call anak aku. Hantar call dia sekali lagi. Baik.
Bab waktu mustajab pada hari Jumaat. Hadis 495. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hari Jumaat, baginda bersabda, pada hari Jumaat itu ada waktu yang tidak seorang Muslim pun yang bertepatan pada waktu itu sedang salat dan meminta sesuatu kepada Allah, melainkan pasti diberi, yakni mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan itu sambil memberikan isyarat dengan jarinya yang menunjukkan singkatnya waktu pengkabulan itu. Okey, faham? Jadi hadis ni, hadis kedua pada hari ni pun cerita penting juga. Jadi sebab tu kena sebut detail sikitlah pasal hadis-hadis ni. Makna memerlukan kepada kita kefahaman dan usaha yang lebih lah. Kerana hadis berkaitan dengan doa mustajab hari Jumaat. Berdasarkan hadis ni, Nabi SAW bagi tahu hari Jumaat ni ada satu waktu mana-mana orang Muslim jumpa waktu tu dalam keadaan dia salat atau berdoa lah, dalam berdoa atau salat, okay, sedang dia minta sesuatu pada waktu tu, maka Allah pasti beri apa yang dia minta. Okay. Dan Nabi tunjuk dengan jari dia sikitnya waktu tu, makna waktu hanya sebentar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbahasan. Kita masuk kepada perbahasan. Siapa miss call tadi? Lori. Lori. Oh, patutlah. Apa tu? Entah cakap. Pukul 9 dia sampai. Okey. Van dia? 300 kotak ni? Okey. Baik. Pergi pula kepada perbahasan yang kedua dalam masalah waktu mustajab hari Jumaat. Jadi berdasarkan waktu mustajab ni, ada satu waktu hari Jumaat itu secara ittifaq, muttafaqun alaih, hadis yang sahih, semua kita terima dan ulama terima adanya satu waktu mustajab hari Jumaat. Okey. Dan hari Jumaat adalah hari mustajabnya doa. Semua kita terima. Yang diperselisihkan ialah bila. Itu persoalan dia. Bilakah waktunya doa? Yang hak Nabi tunjuk dengan isyarat tu, ada satu waktu yang pendek. Kerana dia pendek tu, bila waktu tu? Okey. Khilaf di kalangan ulama, banyak pandangan bab masalah ni. Okey. Dan yang paling kuat ialah pertama adalah antara azan Jumaat sampailah berakhir solat Jumaat. Ada yang kata spesifik lagi daripada waktu tu ialah antara waktu duduk di antara dua khutbah. Ada yang kata selepas asar sampai maghrib. Tapi dua ni yang paling besarlah.
pandangan paling kuat dalam masalah ni. Kerana apa khilaf tu berlaku? Kerana masing-masing nak cari, dan kerana ada dalil yang menunjukkan waktu-waktu ni diharapkan supaya menjadi waktu yang mustajab doa. Adapun pandangan pertama ataupun waktu yang pertama disebut ni, antara khutbah sampai habis solat, ialah dalil dari riwayat Imam Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu mengingatkan atau berkaitan dengan waktu hari Jumaat, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Dia adalah waktu di antara imam duduk sampailah dia selesai salat. Sampailah selesai salat. Maknanya imam assalamualaikum warahmatullah, dia pun duduk azan sampailah habis salat. Dan yang berkata dengan pandangan ni ramai juga, bukan sikit, ramai juga. Okey. Dan berkata Al-Qurtubi, wa huwa nassun fi mawdi'un, apa? Berkata Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, anna Musliman, bahawa Imam Muslim kata, hadithu Abi Musa ajwadu syai'in fi hadzal bab wa asahhahu. Imam Muslim sendiri meriwayatkan hadis ni. Dia kata hadis Abi Musa adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Bila? Waktu imam duduk khutbah, maknanya waktu imam mula khutbah sampailah habis solat. Detail masalah ni. Pendek kata, hari ni dua masalah ni. Imam Al-Qurtubi kata, wa huwa nassun fi mawdi'il khilaf fala yultafatu ila ghairihi. Imam Al-Qurtubi kata, kalau hadis ni dengan sahih, maka dia menjadi nas pada hari dalam masalah ini, tidak lagi perlu tengok pada pandangan-pandangan lain. Dan berkata Al-Imam Nawawi, huwa sahih balis sawab. Imam Nawawi kata inilah yang sahih dan benar. Okey. Malah Imam An-Nawawi menjazamkan, dan dia kata inilah pandangan yang benar. Adapun pandangan yang kedua juga ramai. Pandangan yang kedua juga berdasarkan hadis, bahawa dari riwayat Imam Abu Daud An-Nasai, malah dia juga diriwayatkan, disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dia kata apa? Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jumu'ah 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Jadi hari Jumaat ada 12 waktu. Kata dia, hari Jumaat ada 12 waktu. Kalau pagi tu kita bagi 5 dah pagi. Kan? Pagi dah bagi 5. Pukul 8 sampai pukul 9. Sejam je. Pergi waktu pertama dapat unta, dapat kedua dapat lembu, dapat ketiga dapat kambing, lepas tu dapat ayam, lepas tu dapat telur. Wallahu ta'ala alam pembahagian ni, tapi Nabi SAW sebut hari Jumaat ada 12 waktu. Kira lagu mana Allah alam lah. Tapi kalau kita banding dengan hadis tu, namun adanya pembahagian waktu untuk hari Jumaat.
la yujadu fiha abdun muslim, tidak ada seorang hamba muslim berdoa kepada Allah pada waktu itu kecuali Allah Ta'ala tunaikan permintaan dia. Kemudian dalam hadis ni Nabi sebut faltamisuha, carilah dia pada akhir waktu setelah asar. Pada akhir waktu setelah asar, sebelum berakhirnya hari Jumaat ni. Bila terbenamnya matahari itu, berakhirlah hari Jumaat. Jadi Nabi kata, carilah dia pada akhir waktu setelah asar. Jadi pandangan yang kedua ni berdasarkan hadis ni, dia kata inilah waktu yang mustajab. Hak Nabi kata sedikit tadi, hak asar kita kata tadi Nabi tunjuk dengan tangan dia, waktu tu sangat sedikit. Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang kedua ni ramai juga diketuai oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma. Dan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia kata ramai orang ataupun sebahagian yang lain mentarjihkan perkataan Abdullah bin Salam. Itulah pandangan yang kedua ni. Okey. Dan berkata Ibnu Abdil Bar, berkata Imam Ahmad, aktsarul ahadits ala zalik, fa haka Tirmidzi an Ahmad annahu qala aktsarul ahadits ala zalik. Banyak hadis menunjukkan waktu kedua ni. Ibnu Abdil Bar rahimahullah kata innahu athbata syai'in fi hadzal bab. Dia yang paling sabit dalam masalah ni, dalam bab ni. Okey. Malah diriwayatkan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abi Salamah bin Abdurrahman. Dia kata ada beberapa orang daripada sahabat Nabi berkumpul, kemudian mereka berbincang tentang waktu Jumaat. Kemudian mereka pun berpisah lepas daripada itu. Mereka tidak berselisih pendapat bahawa dia adalah akhir dari waktu Jumaat. Mana ramai dia kalangan para sahabat. Malah kebanyakan ulama, kathir minal a'immah, seperti Imam Ahmad dan Ishaq dan At-Tartushi daripada kalangan ulama mazhab Maliki. Begitu juga Al-Imam Syafi'i memilih pandangan selepas asar hari Jumaat. Tapi kedua-duanya dalil kuat dua-dua. Lagu mana? Dalil kuat dua-dua. Lagu mana? Berkata Imam Ibnul Qayyim. Khulasah ni kita sedap dengar. Khulasah ulama. Sebab dia bincang belaka, dia bincang ni pandangan ni ada, ni pandangan ni ada. Tapi kita nak macam mana kita? Kalau jawab lagu mana? Nak jawab mana kita? Saya setuju jawapan tu. Tu paling betul kali. Ini bukan soal kita kena pilih salah satu. Boleh saja kita ambil dua-dua. Kan? Dan dipanggil arjal awqat, waktu yang paling diharapkan. Kita pun tak boleh nak jamin ini waktu ada pandangan dua. Ni kata ini pasal ada. Tapi memilih mana yang lebih tepat itu anak kerja ulama, dia kata yang paling rajih setelah meliti dalil macam ni. Tapi kita sebagai orang nak doa ni, boleh tak kita guna kesempatan tu dua-dua? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pada pandangan dia Imam Ibnul Qayyim, okey, sesungguhnya waktu salat adalah waktu diharapkan pengkabulan doa. Okey, maka kedua-duanya adalah waktu mustajab doa. Kalau betul pandangan di akhir Jumaat ni betul,
di akhir lepas asar. Tapi pandangan yang kata sewaktu solat tu sendiri sudah memang menjadi tempat mustajab doa. Kan? Wa in kanatis sa'atil makhsusah hiya akhir sa'ah ba'da al-'asr fa hiya sa'atun muayyanatun min al-yawm la tataqaddam wa la tata'akhkhar. Sekiranya ada waktu khusus, ya, kalaulah yang dimaksudkan waktu tu waktu khusus hari Jumaat tu je yang tidak berubah, maka dia adalah waktu selepas asar sebelum maghrib lah hari Jumaat. Adapun waktu solat dia berubah. Apa maksud berubah? Berubah masa dia. Orang ni start khutbah dia lepas azan, khutbah terus. Hak ni tunggu 10 minit. Masjid Saudi kalau masuk Zuhur pukul 1 pun start 1:30 baru start khutbah. Saudi masuk sinilah di office sini. Aku orang hak tak biasa dengar kan. Maknanya ada satu masjid, oleh kerana dia meraihkan waktu pejabat, dia akhirkan sikit. Macam mana pun 1:30, 1:25 barulah imam bagi salam. Zuhur masuk pukul 1 ke, Zuhur masuk pukul 12.58 ke, 1:30 je. Pasal apa? Dia meraihkan orang boleh waktu kerja 12.45 baru keluar. Lepas tu jauh-jauh pun semua hari semua dengan duta dan sebagainya mari. Maka dia solatlah pukul 1:25. So kalau kita merujuk kepada waktu imam khutbah sampai habis solat, maka dia berubah. Kalau Nabi maksudkan waktu tetap, maka Ibn Qayyim kata waktu yang dipilih ialah waktu akhir selepas asar, sebab dia sama untuk semua orang. Kalau kata waktu imam duduk antara dua khutbah, subjektif. Tengok masjid ni 1:30 siap dah sekali khutbah siap. Khutbah lah paling pendek ya. Ni ada setengah khutbah ittaqullah. Baca tiga patah perkataan duduk. Ada seorang syekh tu, dia nak pergi khutbah. Waktu dia tengok apa antara dalam penuh orang perempuan tak tutup aurat ke gapo semua, anak-anak dia biar ataupun gitulah lebih kurang. Marah dia, bukan marah lah, dia kata apalah orang dia kata. Dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi ittaqullah. Tak ada kebaikan pada umat ni selama kita ni tak jaga anak isteri kita di rumah kita. Barakallahu li wa lakum bil Quran lah. Paling pendek. Dari dalam YouTube ada khutbah paling pendek. Maknanya tidak ada kebaikan pada umat ni selama kita ni tak jaga anak isteri kita daripada menutup aurat. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim. Tak ada barakallah dah. Ada aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk. Naik pula lah. Pasal bukan dia nak marah juga, cuma nak sebut kadang-kadang orang ni cakap panjang pun tak ada apa pun dia dengar begitu. Tapi oleh kerana dia nak straight to the point, bila orang dengar tu dia kata macam tu. Kita berjela-jela dah. Tapi nak sebutnya, andai kata waktu mustajab tu adalah waktu khutbahnya imam, maka dia jadi subjektif. Maka Ibn Qayyim kata akhir. Cuma dia kata saat semayang ni juga dinilai li'anna lijtima'il muslimin, waktu orang Islam berkumpul, waktu mereka salat, waktu tu mereka bermohon kepada Allah, maka dia juga memberi kesan kepada mustajabnya doa. Jadi kita ni doa dua-dua lah. Masa tu pun kita doa, lepas tu pun kita doa. Ada kata mari kita siapa? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Jadi kalau mengikut pandangan Syekh bin Baz, juga dia kata lebih kurang kita kata doalah belaka. Carilah dia kata
fayambagil iktsar fi yaumil jum'ah min ad-du'a, patutnya memperbanyakkan doa pada hari Jumaat, tak kira waktu bila, mengharapkan kalau terjumpa waktu tu. Dalam Syekh bin Baz luas lagi, dia kata dia bagi dua waktu tu, dan ada lagi waktu ketiga adalah waktu umumnya hari Jumaat. Lain daripada tu juga termasuk waktu baik untuk berdoa. Jadi doalah. Pagi Jumaat pun boleh doa dah. Waktu solat Jumaat pun berdoa, akhir solat Jumaat pun akhir berdoa. Cuma kita ralik banyak perkara, beralik ni. Di hujung sekali ada lagi perbahasannya ialah dalam hadis yang kita baca tadi. Dalam hadis yang kita baca tadi ada satu poin yang Nabi SAW sebut. Saya kembali kepada hadis kita di awal tadi. Kalau kita tengok tadi, saya terjemah, wa huwa qa'imun yusalli. Terjemahnya, pada hari Jumaat itu ada waktu yang tidak seorang Muslim pun yang bertepatan pada waktu itu sedang solat. Ada perkataan sedang solat. Dalam buku kita pun ada terjemahan tu kan. Perasan tak ni? Perasan? Dalam nota kita tu ada. Maknanya dalam hadis Nabi ni, Nabi SAW sebut waktu yang kena tu seorang Muslim dalam keadaan sedang solat. Jadi apakah perkataan ini menunjukkan pandangan solat Jumaat tu waktu mustajab? Dan bagaimana pula kalau kita nak praktis hadis sedang solat ni selepas asar, sedangkan selepas asar mana ada solat sunat? Sudah. Macam mana nak buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Solat sunat lepas asar hari Jumaat pelik pada orang. Dia kata, aku baca hadis Nabi kata hari Jumaat ni kita nak waktu mustajab doa tu paling baik keadaan dia kita solat waktu tu. Kan? Lafaz hadis tu menunjukkan macam tu. Waktu mustajab tu kalau kita sedang solat, doa dalam solat tu, yang tu mustajab doa. Jadi kalau kata pandangan tu duduk pandangan nombor satu waktu solat Jumaat, okeylah. Tapi kalau pandangan nak terpilih waktu selepas asar, nak solat macam mana? Kita nak pergi main sunat lepas asar, pelik pada orang pula. Main mana ni ngaji? Ustaz Hashimi aja. Lagu mana? Kita pergi kepada rujukan kita tadi. Dia kata, adapun perkataan Nabi SAW, wa huwa qa'imun yusalli. Ulama sebut perbahasannya mudah. Kita katakan boleh difahami, boleh kita ambil kita ambil hadis lain, iaitu siapa yang menunggu solat maka seperti dia dalam keadaan solat. Boleh faham? Siapa yang menunggu waktu solat maka dia mendapat pahala seperti orang solat. Maka dia kata sini, siapa yang nak mencari-cari waktu mustajab hari Jumaat, maka ada beberapa situasi yang dia boleh buat. Pertama, selepas solat asar dia tetap di masjid tunggu waktu maghrib, maka dia mendapat pahala seperti orang sedang solat. Ini adalah tingkat yang paling tinggi. Mana lepas solat asar tak balik, duduk sampai maghrib, pukul 5 sampai pukul 7.30, 2 jam.
ngaji ke gapo semua, baca doa gapo semua. Dan adalah Sa'id ibnu Jubair, apabila dia salat asar, selepas salat asar dia tak cakap pun dengan orang sampai maghrib. Ni paling tinggi. Lepas asar tu duduk je masjid, jangan balik. Tapi masjid kunci zaman ni. Kalau orang perempuan pun boleh duduk di rumah dia, tempat salat dia, kemudian tunggulah waktu maghrib. Itu paling tinggi sekali. Yang kedua, an yadhhaba ilal masjid qabla al-maghrib bi zaman. Balik dulu, lepas asar balik rumah, tapi pergi sembahyang maghrib tu pergi awal. Mana setengah jam sebelum maghrib pergi masjid. Salat tahiyatul masjid, kan dia berdoa sampailah masuknya waktu maghrib. Oh, terlepas Ramadan kita berapa kali Jumaat dah dalam Ramadan ni? 2 kali Jumaat dah. Oh, patut boleh tunggu sampai waktu berbuka. Masa tu doa mak Jumaat lagi, Ramadan lagi, puasa lagi. Ai. Tapi sibuk kita ni nak pergi masa itu, nak pergi tambah-tambah orang buat majlis buka puasa pula kat atas jalan raya macam-macam. Allahul musta'an. Dubuk air dah. Yang ketiga, duduk di rumah dia. Ni bagi orang perempuan lah, ataupun orang lelaki yang tidak pergi masjid, duduk, ada keuzuran lah, duduk di rumah dia dan berdoa antara waktu asar dan maghrib tu, mengharapkan dia berjumpa dengan waktu mustajab doa itu. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Rekahnya begitulah yang kita boleh sebut tentang perbahasan waktu doa mustajab di hari Jumaat. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, habis kita perbahasan pada hadis yang ke-495. Insya-Allah kita akan baca hadis 496 pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.